Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati panel penceramah kita pada petang ini, Puan Sarimah dan Encik Faiz daripada Kolej Tingkatan 6 Desa Murni, rakan-rakan kaunselor, rakan-rakan kolaborasi daripada SMK Alma, SMK Taman Indrawasih, SMJK Cik Sin dan SMK Bandar Baru Perda. Dan tak ketinggalan Cikgu Hajar yang sudi bersama-sama dengan kita pada petang ni untuk merekodkan program kita pada petang ni dalam siri Bicara Kerjaya khas untuk pelajar-pelajar lepasan SPM 2020, dan tidak ketinggalan juga pelajar-pelajar tingkatan 5 2021 turut bersama-sama kita pada petang ni. Okey, syabas tahniah untuk semua pelajar yang berjaya hadir pada program petang ini kerana anda memberikan ruang dan juga peluang untuk diri sendiri mendapatkan pelbagai informasi yang tepat, yang jelas, yang padu daripada orang yang pakar dalam bidang-bidang yang kita buat program pada sebelum ni lah. Okay, ini adalah siri Bicara Aura Kerjaya yang terakhir untuk pelajar-pelajar lepasan SPM. Maknanya kata nanti lepas ni dah tak ada lah kan? Mungkin kena personal bimbingan dengan guru-guru masing-masing. Okay, jadi cikgu harap semua pelajar yang berada pada petang ni boleh gunakan peluang yang ada. Mungkin sebelum ni ada rasa yang keliru, tak tahu nak pergi ke mana lagi. Jadi anda boleh gunakan ruang dan juga peluang pada petang ni untuk mendapatkan maklumat dan bersoal jawab secara terus dengan pakar kita pada petang ni. Pakar dalam bidang tentang tingkatan 6, iaitu Cikgu Faiz. Boleh hi sikit Cikgu Faiz? Hai. Hai untuk audiens kita Cikgu Faiz. Okey, dan juga kita ada Cikgu Sarimah ataupun lebih popular dikenali sebagai Cikgu Sherry. Cikgu Sherry, tolong hi anak-anak kita. Tu Cikgu Sherry. Okey, cikgu harap anak-anak pelajar boleh tunggu sehingga tamat program kita lah. Kita tak tahu sebelum ni kita berprogram dengan matrikulasi dengan pihak politeknik dan juga cikgu sendiri bersama Cikgu Ayu, Cikgu Adila Indrawasih turut bersama anda pada sebelumnya untuk memberikan maklumat. Tapi kami punya maklumat tu tak sepadu cikgu-cikgu ataupun panel penceramah yang kita jemput. Jadi harap sangat pelajar-pelajar dapat gunakan ruang dan peluang ini untuk bertanya terus kepada panel penceramah. Okey, ada soalan, jika malu nak bertanya, nak buka mikrofon rasa macam tak terkeluar suara anda, boleh tulis di ruangan chat. Okey? Boleh tulis di ruangan chat. Jangan segan, jangan malu untuk bertanya. Sebab orang kata kalau kita malu bertanya ni sesat jalan kan? Takut apa yang kita nak pilih tu bukan pilihan kita, tetapi pilihan orang lain. Sebab dalam hidup ni kita kena memilih apa yang kita inginkan, bukan apa yang orang lain inginkan. Okey, sebab banyak anak-anak kita ni sebenarnya dia terkeliru sama ada nak mencapai impian dia ataupun nak mencapai impian ibu bapa. Jadi dekat sini Cikgu Sherry dan Cikgu Faiz nanti akan menyelongkar ataupun menyelesaikan kekusutan anda tentang pilihan mana yang anda buat. Okey, di sini petang ni kita dengan tajuk hala tuju ke tingkatan 6, adakah pilihan pertama ataupun destinasi terakhir anda? Okey, cikgu tak nak buang masa, cikgu dah berceloteh panjang tu, 4 minit cikgu ambil. Jadi cikgu nak teruskan, nak bagi kat siapa ni? Cikgu Sherry ke ataupun Cikgu Faiz dulu? Saya rasa saya dulu sebab Cikgu Sherry dia terputus-putus. Okey. Baik, untuk itu saya serahkan kepada Cikgu Faiz untuk memberikan taklimat tentang hala tuju tingkatan 6, pilihan pertama atau destinasi terakhir. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Noradila atas jemputan daripada SMK Tun Hussein ke atas Kolej Tingkatan 6 Desa Murni untuk saya dan Cikgu Sherry, Cikgu Sarimah menyertai program pada petang ini. Dan Cikgu Faiz, Cikgu Faiz,
Minta maaf, Ya, kita saya. kolaborasi bersama dengan 5 buah sekolah lah. SMK Bandar Perda, SMK Alma, SMK Tamin Rawasi dan juga tak ketinggalan SMJK Jiksin. 5 buah sekolah terus gabung. Itulah tak habis lagi. Okey. Silakan. Dan terima kasih jugalah kepada guru-guru kaunselor yang lain dari sekolah-sekolah yang berkolaborasi dengan SMK Tun Hussein On ni pada hari ini. Saya nampak Cikgu Ayu, Cikgu Nur Adila, ada lagi tak kat sini, siapa lagi? Okey, dan semualah yang menjemput kami pada petang ini, okey, untuk membuat sedikit perkongsian, sedikit sebanyak perkongsian berkaitan dengan hala 7 ke tingkatan 6, pilihan utama atau destinasi terakhir. Selalunya bila kita dengar destinasi terakhir ni bagi pemilihan pengajian selepas SPM, selalunya kita akan terfikir berkaitan dengan tingkatan 6 lah. Betul tak anak-anak pelajar sekalian? Okey. Dan pada hari ini juga cikgu pun rasa mengalu-alukan semua anak-anak pelajar Pro Max SPM 2020. Lebih kurang ada 60 lebih orang pada hari ini. Ada juga tak yang sedang akan mengambil SPM pada tahun ni? Cikgu Nadila. Ada tak? Agak-agak. Macam mana Cikgu Faiz? Macam mana? Yang calon SPM kita pada tahun ni ada juga. Okey. Kalau ada yang calon-calon pada tahun ini pun boleh mengambil peluang untuk mendengar, membuat penilaian apa yang dikatakan sebagai tingkatan 6 atau lebih dikenali sebagai mengambil peperiksaan STPM ni. Okey, saya dan Cikgu Sherry bukanlah katanya terlalu pakar seperti mana yang Cikgu Nadila duk sebut-sebut tadi, tapi kami boleh berkongsi sedikit sebanyak maklumat kepada para pelajar, anak-anak sekalian lah. Okey, saya buka slide ya saya. Nampak tak slide? Okey. Nampak slide Okey, boleh nampak. Okey. Hala 7 ke tingkatan 6, pilihan utama atau destinasi terakhir. Okey. Kita mulakan. Berat tak slide saya sebelum tu? Okey, ke mana selepas SPM? Okey. Ke mana selepas SPM? Okey. Anak-anak pelajar sekalian sudah pasti telah pun diceritakan oleh guru kaunselor masing-masing kat sekolah masing-masing berkaitan dengan hala 7 selepas SPM. Banyak kita punya platform untuk menyambung pengajian selepas sahaja menghabiskan pengajian di tingkatan 5 selepas saja menduduki SPM. Okey, sudah pasti kita ada pilihan. Okey, jadi setiap pilihan yang kamu buat tu mestilah kamu ada info berkaitan dengan tempat untuk kamu sambung pengajian. Tidak kiralah kamu mengambil keputusan untuk melanjutkan pengajian di IPTA, mengambil diploma ataupun asasi ataupun matrikulasi, ataupun kamu menjadikan STPM ini tingkatan 6 sebagai pilihan. Okey, bukan kata terus meletakkan STPM ini sebagai satu pilihan yang di penghujung. Okey, sebelum kamu mengetahui apa sebenarnya yang ada okey. Jadi kita pada hari ini saya akan lebih bercerita kepada kamu berkaitan dengan pertamanya tingkatan 6 itu sendiri SPM. Cikgu Faiz, minta maaf, saya mencela sekejap. Boleh tak buat view slide show dia punya tu slide tu? Oh, sebab saya test tadi memang tak bergerak.
Tak boleh. Dia tak bergerak. Okey. Ya, Okey. kalau macam ni bro, dia Okey, Cikgu Faiz bergerak. teruskan. Okey, Boleh baik. teruskan. Alright. Jadi apa itu tingkatan 6 dan yang keduanya saya akan bercerita berkaitan dengan tingkatan 6 di Kolej Tingkatan 6 Desa Murni sendirilah. Okey. Kita tengok yang pertamanya STPM. Pelajar-pelajar yang menduduki tingkatan yang menyambung pengajian di tingkatan 6 ini sudah pastinya akan menduduki sijil tinggi persekolahan Malaysia ya, iaitu STPM. Okey, ini adalah sijil yang akan diserahkan kepada kamu apabila kamu telah pun berjaya lulus dalam tingkatan 6 ni, itu sijil tinggi persekolahan Malaysia, itu sijil STPM. Okey. Jadi tingkatan 6 ni kalau kita tengok orang duk bercerita lain macam sampai satu ni. Okey. Kita harap lain kita okey lah, makin okey ya. Sebab kita dalam keadaan cuaca yang tidak berapa okey hari ni petang ni. Okey, tak apa. Alright, kita selalu duk mendengar tingkatan 6 ni adalah akses mudah ke Menara Gading. Kenapa kita orang kata sampai masuk ke dalam paper ni, tingkatan 6 akses mudah ke Menara Gading? Ada sebabnya. Kerana tingkatan 6 ini apabila kamu selesai menduduki peperiksaan STPM, kamu akan membuat permohonan seperti biasa, sama seperti platform-platform yang lain, sama seperti mereka yang menyambung pengajian di asasi, matrikulasi ataupun diploma. Okey, kamu juga akan mengisi UPU online selepas menggunakan CJ STPM untuk menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda. Okey, sama sahaja. Saya kira selama ni saya duk cerita kat pelajar, kamu ada 4 platform utama. Itu yang pertama diploma di IPTA ataupun IPTS. Sekarang kita panggil Universiti Awam, okey, ataupun Institut Pengajian Tinggi Swasta. Okey. Yang kedua kita ada asasi, dan yang ketiga kita ada matrikulasi, dan yang keempat selalu kita sebut adalah STPM. 4 platform ini adalah orang kata semua orang tahu. Okay, semua orang bercerita berkaitan dengan 4 platform inilah, dan perlu untuk kamu tahu dalam membuat pilihan ke mana kamu hendak pergi selepas sahaja SPM. Okey, jadi tepatlah bila dalam kamu menduduki peperiksaan STPM, kamu terus boleh menyambung pengajian di peringkat ijazah sarjana muda dengan kelayakan yang diperlukan lah. Bukan kata habis STPM terus saja boleh sambung dengan apa-apa keputusan. Tidak, mesti ada syarat-syaratnya juga. Jadi tapi dia telah membuktikanlah bahawa tingkatan 6 ini adalah boleh untuk menyambung pengajian di peringkat seterusnya, iaitu ijazah sarjana muda, degree lah. Okey. Yang seterusnya, bila kamu telah membuat pilihan untuk menyambung pengajian di peringkat tingkatan 6 ni, kamu kena tanya diri kamu betul-betul. Betul ke, macam kartun tu kata, engkau rasa betul ke keputusan yang aku buat ni? Sebab apa? Sebab setiap kali kami menerima pelajar masuk ke tingkatan 6, mereka masih lagi dalam keadaan ragu-ragu, mahu ataupun tidak mahu, okey, nak stay ataupun menanti tawaran yang lain. Jadi bila keadaan ini berlaku, pelajar tidak mampu untuk fokus di dalam kelas dan tidak sepenuh hati untuk belajar subjek-subjek yang mereka pilih, yang mereka ambil di tingkatan 6 lah. Sebab apa? Mereka tidak tetap dengan keputusan yang mereka buat untuk naik ke tingkatan 6. Adalah menjadi satu kerugian. Sebab apa? Untuk mereka tarik minat mereka setelah mereka kata, oh akhirnya aku tak ada tawaran lain.
Okey, mengapa kita sebut destinasi terakhir? Sebab apa? Pelajar tu akhirnya akan kata, oh tak ada tawaran lain yang sesuai yang di tingkatan 6 dan akhirnya pada tempoh waktu mereka mula rasa mereka perlu stay di tingkatan 6, dah separuh dah pengajian telah berlalu. Jadi agak satu kerugian untuk pelajar yang lambat untuk tetapkan hati mereka tu untuk berada di satu-satu tempat pengajian tu. Tak kira lah di tingkatan 6 ke, di matrikulasi ke, asasi ke, diploma ke, kamu perlu tetapkan hati kamu untuk membuat satu-satu keputusan supaya kamu tidak membazir masa. Okey, untuk melompat dari satu platform ke platform yang lain. Alright. Baik. Jom masuk tingkatan 6. Kita pergi sedikit demi sedikit berkaitan dengan tingkatan 6 ni ya. Tagline dia percuma dan diiktiraf antarabangsa. Wow, tagline dia pun percuma dan diiktiraf antarabangsa. Terus terbayang dalam kepala nak belajar di luar negara kan, bermain salji. Okey. Jadi itu adalah gambaran-gambaran yang kita boleh berikan kepada pelajar, tapi janganlah duk kata nanti bila tak dapat untuk belajar di luar negara, cikgu kata boleh belajar di luar negara lepasan STPM. Tidak, tapi kita nak memberi gambaran kepada kamu bahawa lepasan STPM ini berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di luar negara juga, ada dia punya akses. Okey, dan yang paling utamanya adalah percuma. Macam mana itu percuma? Okey, kita pergi lagi. Alright. Okey, ini antara syarat-syarat dia lah secara lakaran. Nanti kita akan pergi syarat yang lebih jelas lah. Ini secara lakaran. Okey, sebab cikgu tengok unik je lakaran ni ya. Untuk menarik kamu belajar baca, kalau kita straight je 1, 2, 3 sampai 5, 6 tu, pelajar tidaklah nak fokus sangat baca. Ni saya sendiri pun kena tengok syarat layak ke tingkatan 6, kepujian BM, lulus sejarah, umur 17 hingga 20, aliran ada jurusan kemanusiaan, okey, ada jurusan sains dan syarat-syarat yang lain lah. Okey, kita pergi satu persatu lagi. Okey. Penamaan semula tingkatan 6. Okey, kalau dahulu tingkatan 6 ini berada di sekolah saja. Okey, bersama-sama dengan arus perdana tingkatan yang lain. Ada tingkatan 1, 2, 3 sampailah 5, kemudian ada tingkatan 6. Okey, dan mood pengajiannya adalah selama 1 tahun setengah bila kamu masuk. Contoh kalau kamu masuk tahun ini dan pertengahan tahun ini, kamu akan menduduki peperiksaan pada penghujung tahun hadapan. Itu adalah mood yang sebelum ini. Okey, batch yang sebelum last pada tahun 2011 mereka menduduki peperiksaan tingkatan 6, peperiksaan STPM ini pada penghujung tahun kedua mereka di tingkatan 6. Okey, tapi dalam penjenamaan semula tingkatan 6 ni, tingkatan 6 telah pun dibahagikan kepada 3 semester. Okey, 3 semester. Okey, masih lagi dikenali sebagai 6 bawah dan 6 atas. Pada tahun kedua 6 atas, tapi pada tahun pertama 6 bawah kamu perlu melalui 1 semester. Itu semester 1. Kamu ada peperiksaan. Okey, maknanya kalau kamu masuk dalam bulan Julai, dalam bulan selalunya bulan Oktober, November tu dah exam. Sebab selalunya kita masuk dalam bulan 5 macam tu, tapi untuk COVID ni kita dah berganjak. Kalau macam kamu dikatakan boleh semok pada 24 hari bulan kan semalam, tapi dah ditangguhkan. Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Jadi kita ganjak lagi lah. Jadi mungkin peperiksaan pada bulan 12 macam tu, 11, 12 macam tu. Tapi tempoh pengajiannya sama lah. Itu adalah untuk semester 1. Jadi bila kalau kamu masuk ke tahun yang kedua, itu semester 2 dan ketiga, kamu pun setiap semester tu
ada peperiksaan juga. Jadi kamu akan melalui untuk STPM ini adalah 3 kali peperiksaan setiap semester. Dan setiap peperiksaan ini bukan seperti peperiksaan dalaman. Okay, sama penting. Okey, sama penting. Kalau dulu kalau kita nak menduduki peperiksaan SPM, kita ada percubaan, pra-percubaan, peperiksaan awal tahun, pertengah tahun. Itu untuk menguji kita punya tahap persediaan. Tapi ini setiap semester tu kamu akan menduduki peperiksaan itu adalah peperiksaan yang sebenar. Cumanya bagusnya kalau sebelum ni, batch yang sebelum mood yang baru, sebelum penjenamaan semula, kita perlu menghabiskan ke semua cerita berkaitan dengan subjek yang kita belajar tu. Kalau sejarah tu tebalnya setebal itu, kena habiskan buku. Kalau zaman saya dulu. Okey. Tapi sekarang ni dia seolah-olah setiap buku yang setebal itu tu dibahagikan kepada 3 semester. Jadi habis 1 semester settle semester yang kedua pula, semester yang ketiga pula, dan akhirnya kamu akan dapat keputusan keseluruhan dan mendapat sijil sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM. Okey. Tu dia tukar, kalau dulu awal dulu dia panggil 3 penggal, sekarang ni dia panggil 3 semester merangkumi 18 bulan pengajian. Sama, tempoh pengajian sama. Alright. Dan kalau dulu kita pelajar-pelajar belajar di sekolah sama dengan pelajar arus perdana, tapi sekarang ni kita ada mood 1, mood 2 dan mood 3. Kita ada mood yang belajar di sekolah, masih lagi belajar di sekolah. Kalau di kawasan SPU ni kita ada SMK Datuk Haji Ahmad Badawi. Dia ada tingkatan 6 aliran kemanusiaan dan ada bersama-sama arus perdana. Okey. Alright. Dan di SPU juga kita ada kolej. Kita ada 2 kolej. Yang pertama kolej Sultan Zainal Abidin, KTZA, dan yang kedua kolej tingkatan 6 Desa Murni. 2 kolej di Pulau Pinang setakat ini. Dan yang lain masih lagi mengekalkan tingkatan 6 bersama dengan arus perdana lah. Itu di kali SPU, SMK Datuk Haji Ahmad Badawi, SMK Teluk Air Tawar, dan untuk aliran agama di SMK Al-Irsyad. Okey. Okey, seterusnya kalau sebelum ni kamu menduduki mereka hujung tahun dan penilaiannya adalah peperiksaan itu semata-mata. Okey, 100%. Okey, tapi untuk tingkatan 6 yang telah pun dijenamakan semula ni, peperiksaan bertulis 60% sehingga 80% sahaja bergantung kepada mata pelajaran, dan 20% hingga 40% lagi adalah berdasarkan kerja khusus. Kerja khusus ni kamu buat bila? Ada yang laksanakan pada semester 1, ada yang laksanakan pada semester 2, dan ada yang kuranglah yang laksanakan pada semester 3, dan ada subjek yang ketiga-tiga semester ada kerja khusus. Tapi penilaian pemarkahannya adalah diberi oleh guru yang mengajar kamu sendiri. Okey, dengan pantauan daripada MPM lah. Okey, untuk pemarkahan tersebut. Jadi itu adalah satu peluang untuk kamu mendapat keputusan yang baik dalam STPM. Okay, sebab dia tidak bergantung kepada peperiksaan bertulis semata-mata. Okay, dia bergantung yang boleh menolak kamu punya amal diri. Okay, dan keseluruhannya adalah 100% lah. Alright. Ini kalau pada zaman SPM, okay, kamu hanya dengar
dapat berapa A, 8A, 7A, 6A. Tapi untuk STPM kita bercerita berkaitan dengan kamu dapat pointer berapa, PNGK berapa, 4.0 macam tu. Okay, sistemnya adalah sama macam kamu belajar di asasi, di diploma, di matrikulasi menggunakan sistem purata nilai grade keseluruhan. Okay, pointer berapa. Sebab tu dia jadi shock, dia jadi seronok. Sebab apa, kamu tidak ada beza untuk bercerita dengan kawan-kawan kamu yang balik daripada matrikulasi, jumpa sekali-sekala kat kedai kan, cerita mengenai berapa pointer kamu dapat, gini-gini. Kamu pun boleh cerita, tak ada masalah. Pelajar-pelajar yang belajar di tingkatan 6 pun boleh cerita pointer-pointer yang kamu dapat. Jadi kamu tidak ada bezanya dari segi penilaian pencapaian kamu sama ada di peringkat pengajian yang mana pun. Alright? Dan yang best ni juga, okay, kita cerita yang best sebab kita nak menarik kamu punya minat. Okay. Jadi PNGK ni hanya mengambil kira 4 mata pelajaran. Okay. Kalau di Pulau Pinang ni saya tengok hampir keseluruhan menawarkan 4 mata pelajaran. Sebab apa? Sebab untuk mendapat PNGK purata nilai grade keseluruhan adalah merangkumi 4 mata pelajaran sahaja. Bukan kata macam SPM kamu kena ambil 8 subjek, 9 subjek, 10 subjek. Tapi STPM 4 subjek sahaja. Okey, 4 subjek sahaja. Kalau zaman saya dulu di Kelantan, saya ambil STPM di Kelantan, sekolah saya 5 subjek. Tapi untuk PNGK dia masih lagi mengira 4 subjek sahaja. 4 subjek je cikgu. Macam tu. Boleh dapat lah kot kan. Boleh capai yang terbaik lah kot. Tapi jangan kata macam tu. Tidak semudah yang disangka. Okey. Tapi ramai yang berjaya. InsyaAllah kalau kamu berusaha dengan bersungguh-sungguh. Kat mana-mana pun kita kena berusaha dengan bersungguh-sungguh. Tak kira lah kamu belajar di institusi yang mana sekalipun. Belajar menjahit pun kita kena bersungguh-sungguh. Kalau tak nanti habis rosak kain orang, habis tak boleh pakai kan. Okey, tak kira kita belajar di peringkat yang mana pun. Alright, ini kita tengok gambar ya, pencapaian yang dikeluarkan oleh Metro ni, harian Metro ni. Yang paling depan tu 4.0, 4.0. Wow, bangga ya. 2.92, 3.75. Okey, banyak sekolah mana ni? Okey, yang ni yang lama lah. Okay. Alright. Okay, yuran. Okay, yuran. Yuran asas untuk STPM, pengajian di tingkatan 6 percuma. Okay. Yuran setiap mata pelajaran percuma. Okay. Untuk kali pertama kamu ambil. Tapi seronok ya. Seronok yang tingkatan 6 ni sebab zaman kamu tingkatan 6 boleh mengulang. Kalau kamu semester 1 kamu rasa masih lagi terumak ambing, tak tahu nak stay ataupun tidak, akhirnya kamu sedikit kecundang. Dapat F, daripada 4 dapat F 2 ke apa ke. Okey, kamu jangan rasa down. Tak perlu untuk rasa down. Sebab apa? Kamu boleh mengulang. Okey. Semester 2 pun sama. Semester 2 kadang-kadang pelajar rasa agak berat sebab apa? Kebanyakan subjek ada kerja kursus. Jadi semester 2 perlu struggle lebih. Jadi pencapaian agak kurang untuk sesetengah sajalah. Untuk ramai pelajar yang dapat elok pun, tapi untuk yang sesetengah tu agak dapat kurang. Tapi tak perlu risau sebab apa, boleh mengulang. Kecuali semester 3. Semester 3 saja tak boleh mengulang. Semester 1, semester 2 boleh mengulang subjek. Dan mengulang subjek tu perlulah bayar. Yang tu perlu bayar RM50 untuk satu subjek. Mengulang tu tak semestinya kena ulang 4 sekaligus. Tak semestinya. Kalau kamu 3 subjek kamu dapat A dengan B, kamu tak mau ulang, kamu ulang satu subjek saja yang kamu rasa boleh
diperbaiki untuk menaikkan lagi kamu punya pointer. Macam tu. Semalam dengan hari ni dah keluar keputusan ulangan untuk semester 2 dan semester 1. Ramai yang dapat perbaiki keputusan masing-masing. Alright. Jadi itu cerita seronok, boleh mengulang dan percuma yuran asasnya. Alright. Sama juga macam institusi pengajian lain yang menyediakan bantuan kewangan, itu beasiswa daripada pihak kerajaan kepada pelajar yang menyambung pengajian. Untuk di tingkatan 6 pun ada. Ya, kita ada beasiswa diperuntukkan untuk pelajar-pelajar yang menunjukkan prestasi cemerlang, ada potensi dalam akademik, kokurikulum dan sukan. Okey, yang akan diberikan kepada kepada pelajar-pelajar yang berkelayakan. Okey, jadi kalau rasa macam kita pelajar kurang berkemampuan untuk melanjutkan pengajian, okey, memilih tingkatan 6 ini adalah boleh dijadikan sebagai salah satu pilihan yang terbaik. Kerana apa? Satunya percuma. Yang keduanya, dia menyediakan beasiswa dan bantuan. Okey, dengan syaratnya kamu perlu menunjukkan prestasi yang baik lah. Okey, semestinya bila kita sambung pengajian kat mana-mana pun, itulah yang kita perlukan, menunjukkan prestasi yang baik. Alright, baik. Ini lagi cerita seronok. Kalau dulu pelajar-pelajar tingkatan 6 sama juga dengan arus perdana, kena pakai uniform, kena pakai pakaian kadang-kadang putih, baju kain hijau kalau di sekolah Ahmad Badawi. Okey. Kalau di sekolah lain saya tak pasti kalau apa baju-bajunya, tapi uniform lah sama. Okey. Kamu kata dari darjah 1 sampai darjah 6, dari tingkatan 1, tingkatan 5 dah pakai uniform putih hijau, putih biru kan. Tapi bila naik ke tingkatan 6, kamu tak perlu rasa macam alah, macam mana kawan-kawan pergi ke matrikulasi dah boleh pakai macam-macam, pergi ke universiti dah boleh pakai macam-macam. Naik di tingkatan 6 pun sama. Kamu boleh pakai berbaju kurung, okey, blouse, okey. Pakai yang kalau yang lakinya boleh pakai kemeja, okey, kemeja yang berwarna, bukan kemeja putih semata-mata. Pakai tie, okey, seluar slack. Macam cikgu dah tu. Kadang-kadang kalau ada yang cikgu yang muda, kita rasa macam cikgu ke pelajar. Kalau pelajar yang agak matured sikit, pelajar ke cikgu. Okey, sebabnya pemakaian yang kita benarkan untuk pelajar tingkatan 6 ini tidak sama seperti pelajar arus perdana dah. Okey, dia lebih kepada pelajar-pelajar yang tinggilah, setaraf lah, okey, dengan diploma matrikulasi dan asasi dan sebagainya lah. Alright, tapi ada etika-etikanya lah yang perlu dipatuhi. Itu macam biasalah, kita tak boleh lah terlalu untuk ikut suka kita. Ada peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Sama juga di kolej tingkatan 6 biasa murni pun. Okey, alright. Okey. Ini yang saya ceritakan tadi. Cikgu sekarang Faiz. ni, Cikgu Faiz. ya. Nak jawab soalan di ruangan chat ke ataupun nak teruskan dulu? Oh, saya tak perasan sebab Di ruangan chat ni ada dua soalan. Yang pertama ditanya tentang muat. Tapi ditanya kalau muat. Tu soalan dia tentang muat lah maksudnya. Dan satu lagi soalan dia tanya, adakah pelajar diberi pilihan untuk membuat keputusan sendiri untuk memilih subjek yang diminati atau guru yang mengaturkannya? Maksudnya package untuk tingkatan 6 tu. Okey, tak apa. Yang tu akan ada tu. Akan ada. Saya akan ceritakan juga berkaitan dengan mata pelajaran dan package. Okey. Alright.
kita pergi nanti soalan yang ditanyakan tu akan terjawab jugalah di slide-slide yang seterusnya. Alright. Okey, kita simpan dulu Sekarang lah. kita simpan dulu. Kalau saya rasa tak akan terlupa kot sebab ada slide tu. Alright. Okey, kita teruskan. Ini yang saya katakan tadi iaitu Kolej Tingkatan 6 yang telah pun diwujudkan, iaitu hanya ada pelajar-pelajar tingkatan 6 sahaja di institusi tersebut. Okey, di kelompok bangunan tersebut. Okey, seperti mana di Kolej Tingkatan 6 Desa Murni sendirilah. Okey, hanya ada pelajar tingkatan 6 sahaja. Seluruh Malaysia kita ada 23 kolej tingkatan 6 dan di Pulau Pinang sendiri kita ada 2, saya sebutkan tadi. Kita ada 2 di pulau, kita ada Sultan Zainal Abidin dan di seberang kita ada Desa Murni. Alright. Okey. Ini yang saya kata pada awal tadi lepasan STPN boleh menyambung ijazah sarjana muda. Di mana? Di mana-mana universiti awam di Malaysia. Ni semua ni hampir keseluruhan dan memang pun keseluruhan menerima pelajar STPM, lepasan STPM, universiti awam ataupun universiti swasta menerima pelajar lepasan STPM. Jangan risau, okey. Cuma pilihan kamu pula lah lepas STPM nak sambung di universiti awam ataupun universiti swasta, okey. Sebab sekarang pun platform universiti swasta pun ada kursus yang agak boleh memberi manfaat ataupun peluang yang lebih kepada kamu. Tak jadi masalah. Yang penting kita nak katakan kat sini STPM, lepas STPM boleh menyambung pengajian di mana-mana universiti diterima dengan terbuka. Okey. Lepas STPM diterima bekerja dalam perkhidmatan awam. Tak jadi masalah kalau kamu rasa habis STPM aku rasa tak mau dah sama belajar, mau bekerja. Tak jadi masalah kalau kamu nak kerja kerajaan dengan menggunakan sijil STPM, tak jadi masalah. Boleh memohon untuk masuk ke perkhidmatan awam melalui SPA 8, okey. Untuk menjadi penjawat awam menggunakan lepasan menggunakan sijil STPM. Tak jadi masalah. Okey, boleh. Alright. STPM terus cemerlang. Ni ramai yang dapat 4.0, 3.2 ramai. Okey, menunjukkan pelajar-pelajar yang berusaha dengan bersungguh-sungguh walau di mana pun berada, STPM ke ataupun tidak, boleh untuk mencapai keputusan yang cemerlang. Ni pelajar cemerlang STPM 2019. Kita ada gambar 2019 lah, 2020 kita tak ada sebab tak boleh nak berkumpul macam ni kan. Okey. Setiap pelajar yang cemerlang akan dianugerahkan sijil dan diberi wang RM1,000 pelajar yang cemerlang. Okey. Di mana-mana kolej ataupun di mana-mana sekolah lah yang mencapai pelajar yang mencapai keputusan yang cemerlang. Alright. Okey, ini apa? Ni kat mana? Pernah tengok tak bangunan ni? Okey, pernah nampak tak? Ini adalah salah satu bangunan Kolej Tingkatan 6 di Pulau Pinang, okey, di kawasan Sungai Dua, iaitu Desa Murni. Inilah Kolej Tingkatan 6 Desa Murni. Ada 9 tingkat semuanya. Okey, besar tak? Okey, dalam ni semuanya pelajar tingkatan 6. Besar. Okey. Dalam ni semua pelajar tingkatan 6 ada ya. Kalau kiranya jerit tu bergema lah, bergaung sebabnya besar, bilik pun banyak. Alright. Okey. Yang ni duk tanya berkaitan dengan pakej mata pelajaran tadi. Okey, kita dah pergi dah ni. Pakej mata pelajaran. Okey, kita dah mula nak masuk ke bahagian cerita Desa Murni dah ni. Alright. Okey. Kalau kamu perhatikan pakej mata pelajaran tersebut,
Okey, Desa Murni dia ada 11 package semuanya. Okey, 2 package untuk aliran sains dan 9 package untuk aliran kemanusiaan. Okey, subjek ada 19 subjek keseluruhan. Okey, bila kita tengok kat situ satu pengajian am pengajian semua package ada pengajian. Maksudnya kat situ pengajian wajib untuk diambil oleh pelajar dan wajib untuk kamu lulus dengan baik, mendapat sekurang-kurangnya C ke atas bagi membolehkan kamu memohon untuk menyambung pengajian. Okey. Okey. Dan yang kedua muat. Okey, muat semua ada. Okey, muat semua package ada. Cumanya muat ini adalah untuk kelayakan untuk kamu masuk ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu bukan muat. Jadi pelajar-pelajar yang mengambil STPM perlu menduduki peperiksaan muat sama seperti pelajar yang diploma nak sambung degree, pelajar asasi nak sambung degree ataupun pelajar matrikulasi yang nak menyambung ijazah, sama saja. Jadi muat adalah ditawarkan untuk ke semua package yang ada di Kolej Tingkatan 6 Desa Murni dan di mana-mana kolej yang lain lah. Okay, di tingkatan 6 yang lain. Cumanya dia tidak diambil kira untuk pengiraan PLJK tadi. Nak dapat 4.0 ke 3.0 ke, dia untuk 4 subjek tersebut tidak diambil kira muat lah. Okay, muat dia tunggal untuk kelayakan kemasukan ke peringkat yang lebih tinggi. Okay, yang dia ambil kira subjek-subjek yang lain, yang 4 semuanya tu. Okay, kalau package 1 kita ada biologi, matematik T, kimia, okay, dan yang lain-lain lah. Okay, cuma ada kat situ. Kalau kamu tengok package yang kelima, package ke-6, package ke-8 dan package yang ke-9. Okay, dia ada 5 pilihan subjek. Bukan bermaksud kamu kena belajar 5 subjek, tapi kamu kena pilih mata pelajaran 3 dengan mata pelajaran 4 tu kamu kena pilih salah satu. Okay, kamu kena pilih salah satu. Yang mana kamu nak ambil? Contohnya kamu dah ambil package 5, pengajian, muat, sejarah, bahasa Melayu. Lepas tu kamu pilihlah syariah ataupun ekonomi. Okay, jadi pemilihan ni adakah bebas? Macam tadi soalan dia macam mana dah? Bebas memilih lah. Okay. Okey, sebenarnya pelajar-pelajar ni tidak ada diberi tak terikat untuk pilih mana package yang dia nak. Tak, kami tak kata hang masuk sini hang kena pilih package ni, hang kena pilih package ni, tak. Okey, tapi kita tengok juga. Sebab kita setiap pelajar yang naik ke tingkatan 6 yang ingin mengambil STPM, kita akan dorong mereka untuk dapat pencapaian yang cemerlang untuk diri mereka. Jadi kita nak pastikan mereka boleh bawa subjek-subjek yang mereka nak ambil tu lah sesuai dengan pencapaian mereka pada peringkat SPM. Jadi kita akan tengok, okay, kalau agak macam dia kata dia nak ambil seni visual, tapi pada peringkat SPM kita akan tengok, bukan kita tolak terus, tapi kita tengok dulu betul ke boleh melukis, betul ke boleh ada kemahiran untuk membuat lakaran dan sebagainya, untuk faham berkaitan dengan seni. Okey. Kalau dia boleh, kita tak mampu, kita tidak bolehlah untuk membenarkan sebab nanti menjadi beban kepada kamu sendiri. Okey, jadi kamu bebas untuk memilih package-package mana yang kamu nak, tapi kita tengok juga mengikut kamu mampu ke tidak. Kita akan berbincang lah. Alright, tak jadi masalah itu. Yang penting kamu boleh pilih. Kalau tingkatan 6 Desa Murni, banyak kamu boleh buat pilihan. Selalunya kalau yang tidak tidak terus ditawarkan ke Desa Murni, selalunya mereka akan minta untuk datang ke Desa Murni sebab nak ambil sains sukan. Sebab kat sini ada kita tawarkan subjek sains sukan. Jadi kebanyakan mereka datang ke sini untuk ambil sains sukan lah. Alright.
Okey, yang ni yang saya buat banting untuk satu-satu package lah. Okey, sama juga macam yang kamu tengok tadi. Okey, cuma kita buat satu-satu termasuk laluan kerjaya yang pilih mengambil package tersebut. Sebenarnya lepasan STPM ni ada saya dapat soalan dari setiap pelajar yang baru masuk ke tingkatan 6 pada minggu orientasi. Dia akan tanya, cikgu boleh tak saya jadi peguam lepasan STPM? Cikgu boleh tak lepasan STPM saya jadi ni, saya jadi tu, saya mohon ini, saya mohon itu, macam tu soalan dia. Okey, saya katakan kat sini, lepasan STPM terbuka banyak kursus-kursus di peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam, Universiti Awam di peringkat ijazah sarjana muda yang boleh kamu mohon. Okey, bukan kata STPM ini saja boleh mohon. Tak, banyak. Okey, tak jadi masalah kalau kamu sebut peguam, arkitek, accountant, okey. Banyak. Cumanya yang kamu mohon peperiksaan STPM kamu nanti. Yang kedua, keputusan peperiksaan SPM kamu. Kalau kamu peperiksaan SPM kamu perlu diperbaiki untuk combinekan dengan keputusan STPM kamu nanti, perbaikilah terutamanya subjek bahasa Inggeris. Yang keduanya subjek matematik. Okey, sebab apa? Memanglah banyak kursus yang boleh kamu mohon, tapi kalau kamu gagal untuk mendapat sekurang-kurangnya C untuk matematik ataupun bahasa Inggeris, ia akan menjadi penghalang untuk kamu mohon kursus-kursus yang kamu nak tu. Kalau itu syarat-syarat yang diletakkan. Okey, macam tu. Jadi kalau kamu dah tahu perkara tersebut, kamu ambil langkah yang ke depan untuk perbaiki. Ambil semula SPM untuk dua subjek yang kamu tak capai tu. Itu untuk membolehkan kamu mendapat kursus yang kamu boleh memohon kursus yang kamu kehendaki tu. Alright. Untuk STPM memang banyak untuk kamu boleh mohon. Tak jadi masalah. Alright. Okay. Package 2, package 3, package 4. Okey, soalan yang selalu saya dapat daripada pelajar juga, cikgu, kalau saya tak mahu ambil syariah, sebab apa? Sebab saya tak mahu belajar dalam pendidikan Islam, pengajian Islam. Saya tak mahu jadi ustazah, saya tak mahu jadi ustaz. Macam tu selalunya. Ataupun cikgu, saya tak mahu belajar ekonomi sebab kelas ekonomi, sebab saya tak mahu jadi accountant, saya tak mahu terlibat dalam bidang ekonomi. Okey, kamu kena faham subjek-subjek yang kamu ambil di peringkat STPM ini, okey, di peringkat STPM ini bukanlah penentu kepada kursus apa yang kamu perlu ambil di peringkat ijazah sarjana muda. Tidak. Okey, kamu jangan fikir macam tu. Okay? Alright. Sebab apa? Kalau kamu hendak memang ada impian untuk jadi pakar geomatik contohnya. Okay, sudah pasti dia memerlukan subjek geografi. Subjek tertentu yang dia nak adalah geografi. Tapi banyak kursus yang tidak memerlukan subjek tertentu. Kamu ambillah subjek apa pun di peringkat STPM, boleh untuk memohon kursus-kursus yang kamu nak. Okey? Cuma kamu kena tengok syarat dia terlebih dahulu. Okey, kebanyakan syarat-syarat tidak meletakkan subjek yang tertentu. Okey, dia slash. Okey, syariah slash ekonomi slash. Jadi kebanyakan package boleh memohon kebanyakan kursus. Jangan terikat. Okey, tak maulah kelas ni, tak maulah kelas tu. Sebab apa? Tak mau melanjutkan ijazah sarjana muda dalam bidang yang dia belajar masa STPM. Tidak ya. Jangan fikir macam tu. Itulah kadang-kadang jadi banyak pelajar yang sikit nak tukar kelas, nak lompat pergi kelas ni, lompat pergi kelas ni. Okey, sebab apa? Sebab tak mahu belajar, takut nanti kena belajar di peringkat ijazah sarjana muda pun bidang yang sama. Tidak, yang penting sekali pointer kamu mesti bagus.
Okay, pointer kamu mesti melayakkan kamu masuk ke universiti nanti. Fokus pada pointer. Alright. Okay. Ni package yang seterusnya sampailah ke package 11. Okay. Nanti kita juga akan bagi package pada minta guru-guru kamu share kalau belum ada. Dan package ni juga ada dalam kami punya fanpage. Okay, fanpage Facebook Kolej Tingkatan 6 Dasar Murni. Okay, KTI Dasar Murni. Alright. Semua ada package ni. Alright. Okay. Yang ni kita tunjuklah sikit keputusan STPM untuk keseluruhan Kolej Tingkatan 6 bagi tahun 2016 hingga 2019 bagi keseluruhan KTI Kolej Tingkatan 6 di Malaysia ni. Kalau kita baru saja Kolej Tingkatan 6 Dasar Murni ni baru saja 2 tahun menjadi kolej. Jadi pada tahun yang kedua tu kami pada tahun yang pertama peperiksaan kami tu kami menduduki tangga yang ke-7 seluruh Malaysia ya. Tangga yang ke-7 Kolej Tingkatan 6 Dasar Murni Pulau Pinang, tangga yang ke-7. Alright. Dia nilai dari segi keseluruhan keputusan pelajar yang adalah secara purata. Alright. Yang ni pencapaian pelajar-pelajar Kolej Tingkatan 6 Dasar Murni. Alright. Okey, yang ni peratusan kemasukan ke universiti awam untuk tempoh 2 tahun selepas penubuhan tahun 2017. Masih lagi ada pelajar arus perdana waktu tu. Okey, pelajar STPM-nya hanya 24 orang, 21 mendapat tawaran. Okey, tahun yang kedua tu tahun mula-mula kami jadi kolej 2018, 155 pelajar yang layak memohon UPU dan 123 pelajar mendapat tawaran. Tinggi, agak tinggilah. Okey, untuk tahun 2019, 120 yang memohon dan 99 mendapat tawaran. Memang dapat memberi bayangan kepada kamu. Ingat tak saya punya slide tadi? Akses mudah untuk ke Menara Gading. Inilah bukti dia. Okey. 115, 123 dapat masuk. 120, 99 dapat masuk. Inilah bukti dia. Okey. Akses mudah untuk ke Menara Gading untuk sambung ijazah sarjana muda. Pada tahun ni kita tengok. Okey, sekarang mereka tengah menduduki ujian maksi untuk menjadi guru, menduduki temu duga. Nanti bulan 10 macam tu kot. Apakah dari KTI Dasar Murni dapat ke Menara Gading. Right. Kita buat graduasi pun macam kat universiti, berjubah. Okey. Kita punya atur cara pun macam kat universiti. Sebab kita nak memberi peluang kamu merasai. Kadang-kadang ada pelajar yang masuk tingkatan 6 itu adalah pengajian yang terakhir untuk dia. Okay, dia tak mahu sambung dah ke universiti. Jadi kita bagi mereka rasa macam mana majlis convocation itu berlangsung. Okay, sama seperti pelajar-pelajar matrikulasi, asasi ataupun diploma. Okay, kita cuba samakan. Alright. Okey, secara rumusannya bila apa yang saya ceritakan, lepasan STPM diterima masuk ke IPTA dan IPTS dalam negara. CJ STPM diiktiraf GPA di dan setaraf A-level dan diterima masuk ke universiti luar negara. Smart Casual mendapat bantuan pendidik beasiswa bagi yang anugerah CJ daripada MPM untuk yang cemerlang. Okey, jadi slide saya setakat itu saja. Hidup ini pilihan, apa yang kamu pilih hari ini adalah akan menentukan masa depan kamu. Tak kiralah kamu
hendak ambil nombor ke mana, okey, di universiti, di kolej, di institut kemahiran ataupun di tingkatan 6, yang penting kamu tetapkan hati, fokus, belajar bersungguh-sungguh, itu yang akan mendorong kehidupan kamu menjadi lebih baik dan masa depan kamu akan lebih terarah. Itu pesan saya. Tak kira kamu memilih yang mana, nak jadikan destinasi terakhir ataupun tidak tingkatan 6 ni, tapi walaupun yang terakhir, okey, itu pesan saya. Terima kasih. Okey, Cikgu Faiz, terima kasih kepasan yang cukup padat. Yang cukup jelas lah. Okey, kita ada soalan Cikgu Faiz di ruangan chat. Ya. Okey, pelajar bertanya, Aziz Zul tanya, sekiranya dapat sekolah lain, boleh tak nak tukar sekolah atau kualiti yang kita nak? Maksudnya nak yang ditawarkan oleh KPM sekolah lain dan dia nak sekolah lain yang ikut minat dia lah maksudnya. Boleh, tak jadi masalah. Cumanya untuk pendaftaran perlu daftar terlebih dahulu di sekolah yang ditawarkan tu. Selepas itu sekolah itu akan bagi tahu macam mana proses untuk pertukaran. Okey? Maksudnya untuk proses pertukaran tu pelajar perlu memohon di sekolah yang dia daftar lah. Okey, kalau berdasarkan tahun yang sebelum ni, yang secara normalnya memang sekolah yang akan uruskan. Sekolah yang akan bagi borang, sekolah yang akan bagi tahu apa dokumen yang diperlukan apa semua, dan hantar ke pihak JPN untuk kelulusan lah. Tapi untuk tahun yang ini kita belum dapat satu maklumat yang penuh sama ada perlu online. Sekarang katanya perlu online, tapi kita tidak pasti yang tu. Tapi yang penting daftar dulu dengan sekolah yang ditawarkan tu dulu. Okey. Cikgu buka soalan. Jika ada pelajar yang nak bertanya, boleh open awak punya mic, on awak punya mic. Boleh tanya secara terus lah kalau tak nak type di ruangan chat. Ni kita ke sesi soal jawab. Sebenarnya banyak ni soalan, tapi itulah pelajar kita ni dia malu-malu. Jadi cikgu-cikgu yang akan tolong tanya untuk pihak dia. Cikgu Faiz, kan Cikgu Faiz dah berpengalaman di kolej tingkatan 6. Mungkin Cikgu Faiz boleh kongsikan dengan pelajar-pelajar kita tips untuk jadi pelajar cemerlang untuk STPM ni. Sebab Cikgu Faiz kan bersama dengan anak-anak tingkatan 6 kan. Sebab kalau tingkatan 6 ni pengalaman saya sendiri sebagai bekas pelajar tingkatan 6, tingkatan 6 ni dia tak sama, memang tak sama. Totally berbeza dengan tingkatan 5 masa SPM. So kalau ada perangai-perangai yang tingkatan 5 tu macam mana Cikgu Faiz? Boleh tolong kongsikan sedikit? Okey. Sebenarnya untuk pelajar tingkatan 6, yang pertamanya berkaitan dengan perangai. Berkaitan dengan perangai yang terbawa-bawa dari tingkatan 5, dari arus perdana. Itu tak jadi masalah. Sebab apa? Biasalah sebabnya pelajar yang baru keluar dari tempoh umur sweet 70 kan. Okey, tempoh umur 17 tahun masuk ke 18 tahun. Jadi awal-awal tu memang nampak, tapi sedikit sebanyak bila kita cikgu-cikgu tingkatan 6 ni train macam mana pembawaan yang perlu semasa berada di tingkatan 6, perlu lebih behave, dia berubah dengan sendirinya. Lagipun tingkatan 6 ni mereka lebih sibuk untuk menyelesaikan urusan yang perlu mereka selesaikan di sekolah ataupun di luar waktu sekolah, sama ada menyiapkan tugasan, kerja khusus. Jadi mereka lebih terarah lah dia punya rutin. Okey, jadi lama-kelamaan tu, tak lama pun dia pun nak bawa perangai tingkatan 5 tu. Okey, ada yang nak tanya tak situ? Kita dengar cikgu. Cikgu ada soalan, kalau nak ambil Ya. Kalau nak ambil subjek yang kita suka tak boleh ke? Macam kan ada package, kalau
Selain dari tu boleh ambil choosing kita punya own subject boleh? Oh macam kamu cakap ni, maksud saya kalau saya nak ambil BM, MUET, pengajian, perniagaan dan sejarah, tapi dalam package tak ada. Ya. Macam tu. Okey, sebenarnya kita lebih mudah untuk untuk pelajar tu ambil package yang kita tetapkan. Tapi kalau macam dengan kamu tak boleh juga, macam mana kamu tak boleh juga nak twist, tak boleh juga nak bawa subjek yang ada di dalam package tu. Kita ada timbang rasa juga untuk kamu ambil subjek yang kamu nak atas sikit lah pergerakan kamu, sebab kamu kena floating dari kelas ke kelas untuk subjek tu. Dan ada untuk setiap subjek kita akan bahagikan kelompok. Okey, ada subjek-subjek tu dia ada kelompok-kelompok dia. Jadi setiap kelompok tu dia akan belajar pada waktu yang sama. Okey, jadi kalau kamu nak ambil satu-satu subjek tu nak tukar dalam kelompok yang sama, tak jadi masalah. Tapi kalau kamu nak tukar subjek tersebut tapi subjek tu berada dalam kelompok yang lain, okey, jadi dia agak sukarlah untuk kita tunaikan, untuk kita beri. Sebab apa? Sebabnya dia dah mengganggu waktu subjek tersebut. Contohnya bahasa Melayu dia satu kelompok dengan kesusasteraan Melayu. Dia ada banyak lagi lah. Tak apa kalau kamu tak nak bahasa Melayu, kamu nak tukar kepada kesusasteraan Melayu. Tak apa. Pada waktu kamu nak belajar tu, kamu bergerak ke kelas kesusasteraan Melayu itu. Tapi kalau kamu nak tukar ke subjek ekonomi contohnya, ekonomi kelompok yang lain, jadi waktu yang lain, itu tak boleh lah. Macam tu. Alright. Apa tadi dah? Cikgu Okey, ada lagi soalan ni Cikgu Faiz di ruangan chat. Saya bacakan Okey, Syah _ Ain tanya, adakah di Pulau Pinang hanya ada 2 kolej tingkatan 6? Dan bagaimana pula dengan pusat tingkatan 6 yang ada? Maksudnya, adakah kedua-duanya sama? Kolej tingkatan 6 Zainal Abidin dan kolej tingkatan 6 Desa Murni. Adakah sama package ditawarkan? Tak sama. Kolej tingkatan 6 Sultan Zainal Abidin, package-nya tak sama dengan yang ada di Desa Murni. Okey, tapi banyak juga package-nya. Cumanya ada perbezaan. Yang tu kena rujuk dengan Sultan Zainal Abidin lah. Okey, saya pun tak pasti dia punya package. Tapi kalau kamu tak perlu untuk fokus kepada kolej tingkatan 6 sahaja. Kalau kamu masuk tingkatan 6 di sekolah-sekolah yang menawarkan tingkatan 6 juga bersama dengan arus perdana pun tak jadi masalah. Prosesnya sama, pembelajarannya sama dan CJ-nya pun sama. Kelulusannya pun sama, tak jadi masalah yang tu. Okey. Ini adakah adakah Molly Morris tanya, adakah dibenarkan drop subjek yang ditawarkan dalam package untuk digantikan dengan subjek yang lain yang tidak ditawarkan di sekolah tersebut? Okey, untuk drop package tu kita tidak benarkan, tapi untuk tambah untuk kamu belajar sendiri subjek yang kita tak tawarkan di kolej kami yang tidak ditawarkan, kamu boleh ambil. Cumanya belajar sendirilah yang tu. Tapi dia agak sukar sebab dia melibatkan kerja khusus. Dia melibatkan kerja khusus yang perlu kita berurusan dengan guru. Jadi kalau yang ambil secara persendiriannya, urusannya adalah dengan MPM. Jadi dia agak macam sukarlah. Okay. Jadi seboleh-bolehnya apa yang dipackagekan, apa yang ditawarkan di kolej tingkatan 6 ataupun sekolah yang menawarkan tingkatan 6, kamu follow lah, kamu ikut lah. Tak jadi masalah sebenarnya. Macam saya kata tadi, setiap subjek itu bukanlah penentu untuk kamu ambil di peringkat yang ijazah sarjana muda. Yang penting kamu fokus untuk belajar subjek-subjek yang kamu ambil itu dah dapat pointer yang bagus. Macam tu. Okey, ada lagi Cikgu Faiz ada soalan?
Sekiranya sekiranya semasa sekiranya SPM pelajar tidak mengambil subjek ekonomi, adakah dia boleh ambil subjek tersebut di tingkatan 6? Boleh, tak Boleh jadi atau tak masalah, boleh. Yang ni jawapan saya ni lebih banyak kepada kami di tingkatan 6 Desa Murni tau. Okey, mungkinlah di tingkatan 6 yang lain dia punya syarat mereka tak sama yang tu. Walaupun syarat khusus secara umumnya boleh, tapi kadang-kadang untuk melancarkan perjalanan pengurusan satu-satu kolej tingkatan 6 tu sendiri, dia meletakkan syarat. Jadi untuk di Desa Murni boleh tak jadi masalah, cuma kami melihat juga keputusan mereka dalam terutamanya subjek matematik. Kalau matematik agak dapat fail, dapat G, kita agak susah hatilah untuk pelajar ambil ekonomi. Sebab ekonomi ni dia banyak pengiraan. Kalau kamu dapat A untuk SPM, B, yang tu tak jadi masalah lah. Kami pun lega. Sebab apa? Kita pun nak kamu dapat pencapaian yang bagus untuk setiap subjek yang kamu ambil. Macam tu. Jadi kamu kena tengok kemampuan jugalah. Macam tu. Okay. Berapakah bilangan subjek yang wajib diambil, sama ada 4 atau 5? 4 subjek. Kalau dalam senarai package tu dia sekali dengan MUET. Jadi dia 5 lah. Okey. Tapi untuk pengiraan PNGK, untuk pengiraan keputusan peperiksaan, dia mengambil kira 4 subjek. Okey. Untuk memohon ke UPU, kamu mengambil kira juga MUET. Itu keperluan subjek MUET. Tapi wajib ambil jugalah MUET tu. Okey, lagi ada tak? Okey, ada lagi ke pelajar yang ingin bertanya, soal jawab? Okey, terima kasih untuk pelajar-pelajar yang ambil kesempatan berkomunikasi secara terus dengan Cikgu Faiz. Ya, silakan. Okey, pada tahun lepas kita ada terima pelajar yang sangat takut dengan bahasa Inggeris sehingga dia nak drop MUET. Penat juga nak menerangkan kepada dia bahawa MUET ni wajib, walaupun tak kira PLGK tapi wajib. Dia kata nanti lepas STPM lah dia ambil, dia nak fokus STPM. Tak boleh sebab nanti boleh tapi nanti kamu nak mohon UPU akan lewat lah. Okay, dah selesai MUET baru kamu boleh mohon ijazah sarjana muda UPU. Jadi untuk peringkat sekolah tu kami ambil lah, tak perlu takut. Sebab apa, MUET ni dia perlu dia ada perlu speaking kan, perlu bercakap, jadi pelajar takut. Jadi sebelum masuk tingkatan 6 tu mungkin boleh tengok-tengok, boleh praktis juga bercakap bahasa Inggeris kan. Jadi tidaklah terlalu takut. Lagipun tingkatan 6 ni banyak perbentangan. Sama macam diploma asasi matrikulasi, banyak perbentangan. Soft skill tu kamu perlu pupuk, perlu bersedia. Sebabnya kerja khusus kita perlu bentang. Alright. Okey, Cikgu Faiz, ada lagi di ruangan chat, ada lagi pelajar kita bertanya. Okey, adakah STPM ni fully English? Macam mana Cikgu Faiz, adakah fully English? Tak, MUET yang fully English adalah MUET. Okey, untuk subjek-subjek yang lain, kalau aliran sains kita ada biologi, fizik, kimia, matematik T. Matematik T tu bukan matematik tambahan. Okey, matematik for technologies. Okey. Lepas tu kalau kamu tengok tu ada aliran kemanusiaan, dia ada matematik M. Matematik M tu bukan matematik moden. Okey. Dia matematik for management. Jadi jangan berebut nak ambil itu
Tak, sebabnya jangan disangka dia matematik M sebab dia agak macam susah sikit. Macam tu. Jadi subjek-subjek tu dia ada bahasa Inggeris. Kalau aliran komunikasi satu lagi ICT. ICT dia bahasa Inggeris. Yang lain tak jadi masalah, dia bahasa Melayu. Alright. Ada lagi cikgu kalau saya minat ambil saya ambil perniagaan. Kalau tak cikgu cadangkan saya ambil package yang mana? Saya start sekarang. TESOL kan degree, so untuk STPM saya kena ambil apa? Okey, kalau kamu nak ambil TESOL macam cikgu cakap tadi, subjek-subjek yang kamu ambil di peringkat STPM ni bukan penentu, bukan penentu khusus apa yang kamu nak ambil di peringkat ijazah sarjana muda. Okey, termasuklah TESOL. TESOL tidak ada subjek yang tertentu. Okey, yang pentingnya, yang pertama, kamu mestilah mendapat pointer yang bagus. Tambahnya TESOL untuk pendidikan. Okey, jadi mestilah pointer yang bagus, sekurang-kurangnya 3.0 ke atas lah. Okay, tapi memang 2.0 dah boleh memohon, ada rezeki 3.0 ke bawah pun ada yang dapat. Tapi untuk selesa 3.0 ke atas untuk membolehkan kamu bersaing. Bukan kata membolehkan kamu dapat, tapi untuk membolehkan kamu bersaing dengan pelajar-pelajar yang lain yang juga memohon kursus yang sama. Okey, yang keduanya kamu mestilah memastikan kamu ada subjek bahasa Inggeris di peringkat SPM tu elok, memenuhi syarat. TESOL ni saya tak pasti, di setiap universiti dia berbeza keperluan bahasa Inggeris peringkat SPM. Ada yang nak A, ada yang nak B. Okey, jangan sekalian nak C, dia nak yang dapat elok. Okey, yang ketiganya MUET. MUET tu mesti kamu dapat band 3 ataupun band 4 ke atas lah, macam tu. Walaupun dia tidaklah kisah subjek apa yang kamu ambil, 4 subjek tu tak kisah kamu ambil package yang mana, tapi syarat-syarat yang lain seperti MUET, band 3, 4, bahasa Inggeris SPM dapat elok, yang tu dia jadikan syarat. Okey, macam tu. Okey, Cikgu Faiz, ada lagi soalan di ruangan chat? Cikgu, kalau nak jadi software engineer, package mana yang paling sesuai untuk saya? Okey, kalau nak jadi jurutera perisian ni dia macam ni. Kalau kita ada dua, jurutera, juruteknik. Kalau juruteknik kita ada di aliran kemanusiaan, kita pun ada bahagian perisian, khusus-khusus yang berkaitan dengan perisian komputer apa semua. Tapi dia tidaklah dipanggil sebagai jurutera akhirnya. Dia mungkin akan bekerja sebagai juruteknik. Okey, macam tu. Tapi dalam bahagian perisian. Tapi untuk kamu bergelar jurutera tu, kamu mestilah belajar di aliran sains yang mengambil mata pelajaran fizik di peringkat STPM. Okey. Okey, diharap soalan-soalan yang diajukan tadi, jawapan yang Cikgu Faiz berikan tadi memuaskan hati anak-anak lepasan SPM yang mendengar hari ini. Okey, ada lagi ke soalan? Ada soalan lagi? Kita terima lagi kan? Cikgu Faiz, boleh lagi? Boleh terima lagi kan? Tak ada masalah. Boleh. Sebab kita berikan ruang dan peluang ni untuk anda bertanya soalan. Dapatkan maklumat secara terus daripada orang yang lebih mahir, lebih maklum tentang informasi tingkatan 6. Okey? Dan untuk pengetahuan anak-anak semua, sebenarnya STPM ni adalah satu platform. Maksudnya adalah satu persediaan kepada anak-anak pelajar untuk membuat persediaan ke peringkat ijazah pertama. Jaranglah Cikgu Faiz, orang yang ambil STPM tak nak masuk universiti, betul tak?
Ya betul, semuanya ada aim untuk masuk ke universiti. Sebab itulah kami sendiri pun cikgu-cikgu memang bersungguh-sungguh lah untuk memastikan kamu dapat sekurang-kurangnya pun UPU. Kalau di kolej tingkatan 6 Desa Murni ni kita cuba bantu pelajar tersebut dengan bengkel pengisian, terangkan macam mana nak mohon UPU tu supaya membolehkan kamu mendapat tawaran walaupun kamu mendapat pointer paling rendah 2.0. Takat ni yang paling rendah 2.0 belum lagi, tapi kita ada yang paling rendah 2.09 yang dapat menyambung pengajian. Jadi kita rasa sangat happy lah kita sebagai guru-guru ni, kami sebagai guru-guru sama macam Cikgu Nur Adila, sama macam Cikgu Nur Adila dan lain-lain, menumpang happy, menumpang gembira, menumpang bangga bila kamu berjaya menjejakkan kaki ke Menara Gading, okey, menyambung pengajian, okey. Tak kira kamu menyambung pengajian kat mana-mana pun, tapi kami bila kamu nak sambung belajar, kamu nak terus menuntut ilmu, kami menumpang seseorang individu tu menambah ilmu dalam diri mereka. Okey, pemikiran mereka lebih terbuka, mereka akan membentuk satu sasiah diri yang lebih baik. Dia akan mula membentuk diri dan mengambil tindakan yang lebih baik. Tidak semestinya kita menyambut pengajian ni, kita aim kita nak dapat ekonomi yang kukuh, dalam arti kata lain nak dapat duit. Tak semestinya macam tu. Kita menuntut ilmu untuk sasiah diri yang lebih baik supaya tindakan kita suatu masa nanti adalah tidak memusnahkan kita sebab kita ada ilmu. Okey, jadi belajarlah kat mana-mana sekalipun. Yang penting sekali bentuklah diri kita tu untuk menjadi orang yang lebih baik dengan ilmu yang kita belajar. Okey, Cikgu Faiz, ada lagi satu soalan di ruangan chat. Okey. Okey, cikgu saya nak tanya, betul ke STPM ni susah? Sebabnya ada orang kata STPM susah. Sebabnya ada orang kata STPM susah nak skor. Okey, STPM susah. Okey. Cikgu Faiz, yang ni lah stigma yang selalu pelajar-pelajar kita tanam dalam kepala, betul tak? Stigma yang selalu pelajar tanam dalam kepala. Tapi kalau pelajar ini tanya kepada saya depan, saya akan tanya mereka balik. Kamu rasa diploma susah tak? Matrikulasi susah tak? Asasi susah tak? Tak tahulah cikgu, saya tak pernah belajar. Samalah juga macam STPM. Kamu tak pernah belajar, kamu tak pernah ambil STPM, kamu tak pernah ambil diploma asasi ataupun mana-mana institusi pengajian tinggi. Kamu mendengar cerita, kamu mendengar cakap-cakap kawan-kawan, cakap-cakap senior. Betul, kita nak cari satu-satu tempat untuk kita sambung belajar, kita bertanya. Tapi kita kena pastikan buat penilaian balik. Adakah orang yang cakap susah tu pernah belajar di satu-satu tempat yang dia cakap susah? Ataupun macam mana dia corak pembelajaran dia? Okey. Dia berusaha tak? Dia bersungguh-sungguh tak? Tak kira kita belajar kat mana. Bukan kata saya nak tarik kamu, masuklah tingkatan 6, masuklah tingkatan 6, tak jadi masalah, boleh sambung universiti, boleh masuk ke universiti, sambung negeri. Tak. Saya tak boleh memberi jaminan yang begitu. Tapi saya nak kata kepada kamu, kamu masuk ke tingkatan 6, masuk ke mana-mana tempat, kamu berusaha bersungguh-sungguh buat apa yang cikgu-cikgu terangkan kepada kamu, suruh kamu buat, bagi kerja, bagi tugasan kamu. Dengan kata lain, belajar betul-betul lah.
belajar betul-betul lah, kamu akan dapat capai kejayaan. Kalau kamu masuk ke peringkat diploma pun, kalau kelas pun kamu tak masuk, assignment pun kamu tak buat, kamu tak hantar, buat last minute, hantar last minute, sama juga pencapaian dia. Okay, sama juga. Jadi kata kuncinya, kat mana pun kamu belajar, berapa kali saya nak ulang kan? Kata kuncinya, kat mana pun kamu belajar, bersungguh-sungguh lah. Okay, tak susah dan tak mudah. Betul tu Cikgu Faiz. Dia sebenarnya kalau kita tengok hidup kita pun, ada turun naik betul tak? Tak sentiasa senang, Betul. mesti ada susah, masa-masa susah kita kan. Jadi lebih kurang macam tu lah SPM ataupun diploma ataupun mana-mana laluan. Semua ada kesusahan. Tetapi apabila kita melalui setiap kesusahan tu, kita akan rasa manisnya bila kita mendapat kejayaan di hujungnya nanti. Betul tak? Betul. Okey, Cikgu Faiz ada soalan lagi ni. Ada soalan lagi di hujung ni. Apa beza subjek muat dan bahasa Inggeris? Saya jawab. Hmm. Okey, subjek muat dan bahasa Inggeris. Dia macam mana ya? Kontennya, silibusnya tidak samalah. Okay, bahasa Inggeris dia untuk masa kamu belajar di arus perdana, masa tingkatan 5, silibusnya lain. Masa belajar MUET walaupun masih lagi berbahasa Inggeris tapi silibusnya lain, pembahagian dia lain. Macam itulah. Dia tak sama macam bahasa Inggeris masa SPM lah, pembahagian dia. Sebab pembahagian yang lebih jelas tu kamu kena ambil dulu. Cikgu Faiz, nama dia pun Malaysian University English Test kan? Maksudnya memang khas untuk ke universiti. Ya, memang khas untuk ke universiti. Jadi kontennya lain, pembahagian penilaiannya pun lain. Dia ada speaking, dia ada listening. Listening tu kita akan menjawab soalan berdasarkan apa yang kita diperdengarkan. Semasa Dewan Peperiksaan tu kita akan diperdengarkan satu perbualan ataupun satu isu. Kita akan menjawab soalan berdasarkan apa yang kita dengar tu lah, listening. Kalau speaking dia akan bagi satu isu yang kita akan dapat waktu kita bersama grup. Dia seramai 4 atau 5 orang, saya tak pasti yang tu. Tapi bila dalam grup tu kita akan diberikan soalan dan kita akan respon berkaitan dengan soalan yang diberikan tersebut ad hoc lah. Macam tu. Tapi kita dah berlatih lama, banyak kali dengan cikgu-cikgu semasa di dalam kelas. Okey, kita ada juga reading comprehension, menjawab soalan ABC itulah, menjawab soalan ABC. Lepas tu satu lagi. Writing. Kita ada writing. Menulis karangan. 4. Yang tu. Dia ada pemarkahan dia. Campur-campur-campur. Dia ada dapat band 1 paling rendah, band 2, band 3, band 4, band 5, paling tinggi band 6. Macam tu. Setiap band tu dia ada markah-markah yang perlu capai. Okey, terima kasih Cikgu Faiz kupasan terhadap soalan-soalan yang begitu jelas, menarik. Okey ni di ruangan chat lah tadi Real M HS kata kalau rajin tentu senang, betul? Itu ciri-ciri orang yang bekerja kan? Betul. Cikgu Faiz, kita buka untuk soalan kepada cikgu boleh tak? Mungkin cikgu-cikgu ada nak tanya soalan. Betul cikgu-cikgu. Okey, cikgu-cikgu dipersilakan kan ada soalan ke? Soalan cikgu-cikgu. Okey, ada ke cikgu-cikgu yang nak bertanya soalan bagi pihak pelajar? Okey, Dila. Hello. Okey, dipersilakan. Dengar. Dipersilakan Cikgu Nur Hafizah daripada SMJK Ciksin. Saya bukannya nak bertanya soalan tapi nak kongsi pengalaman yang berkaitan dengan ada murid tadi tanya kan dia boleh drop subjek tak ataupun tak ikut package, dia boleh ambil subjek yang dia nak. Jadi cikgu nak kongsikan pengalaman cikgu pada tahun 2003. Cikgu ada ambil subjek pengajian am, ekonomi, pengajian perniagaan, pendidikan seni visual,
Bahasa Melayu dan juga MUAT. Cikgu ambil 5 subjek dan termasuk MUAT ada 6 subjek. So ada kisah lah di sebalik itu kenapa cikgu ambil subjek-subjek ni. Dan subjek package yang cikgu ambil ni tak dalam package yang sekolah tu tawarkan. Tapi masa tu cikgu ada masalah sebab cikgu nak sekolah yang dekat kerana ada masalah pengangkutan. Dan subjek yang cikgu ambil tu macam sebab cikgu nak ikut apa yang cikgu minat lah subjek tu. Masa tu macam kita tak ada pendedahan sangat kan mengenai nak sambung subjek yang terbaik untuk STPM ni. Jadi masa kelas pengajian macam Cikgu Faiz tu cakap tadi, kita akan jadi floating, terapung. Tak ada kelas yang tetap sebab kita tak ada ikut package sekolah tu. Jadi masa pengajian cikgu ambil sains, duduk kelas sains, tak ada masalah. Lepas tu bila nak masuk subjek ekonomi, cikgu dah mula dalam dilema, dah jadi floating sebab pada masa yang sama ekonomi di kelas tingkatan 61, pengajian perniagaan di kelas tingkatan 62 dan juga pendidikan seni visual pada masa yang sama di kelas sains. Jadi bila 3 subjek itu bertembung, jadi tak tahu nak pergi mana. So tiga-tiga tu jadi kita tak fokus, tak boleh fokus. Jadi benda ni kena belajar, ambil masa, kena buat study sendirilah. Jadi bila jadi pengalaman macam ni, yang nak ambil package, ambil subjek yang ikut dia nak tu tak salah. Tapi kamu kena banyak buat pengorbanan lah. Kamu kena buat study, kamu kena cari cikgu luar. Kalau yang tak faham tu, kamu akan jadi macam bingung. Sebab tadi kan macam STPM ni dengan SPM dia punya syllabus lain. Dia STPM ni lebih lagi detail. So benda ni macam memberi satu tekanan jugalah waktu itu. Sebab masa 2003 tu kita belajar tingkatan 6 2 tahun kan. Tak ikut SEM macam sekarang. Jadi pengalaman cikgu kalau boleh ikutlah package yang ditawarkan. Itu saja. Okey, terima kasih Cikgu Nur Hafizah. Kongsi pengalaman berharga untuk anda semua yang ada di sini hari ini. Okey, Cikgu Faiz, ada lagi soalan tu? Ada soalan apa maksud tingkatan 6 atas dan 6 bawah? Dia tak bermaksud apa-apa, dia cuma untuk kita mudah untuk bezakan. Sebabnya pada semester 1 kamu 6 bawah, waktu kamu masuk tu ada pelajar semester 2 atau semester 3. Jadi kamu kena dikenali sebagai 6 bawah, yang tu 6 atas. Supaya senang nak membezakan kelas-kelas dan sebagainya tu. Itu saja. Dia tak bermaksud yang lebih jauh lagi, tak ada lah yang tu. Okey. Ni ada soalan daripada WhatsApp daripada Cikgu Dila. Kalau ada pelajar dia minat dalam aliran agama, contoh syariah dan usuluddin, apa syarat dia masuk aliran tu? SPM ambil Al-Quran Sunnah dan syariah. Budak aliran perdana bukan SMK. Okey, untuk masuk ke aliran agama bagi STPM boleh. Contohnya di SPU kita ada SMK Al-Irsyad. Okey, dan semestinya pelajar-pelajar yang nak masuk ke aliran agama, pelajar itu mestilah pada peringkat SPM-nya mengambil subjek Al-Quran Sunnah, bahasa Arab, mesti ambil bahasa Arab apa semua tu untuk belajar aliran agama di tingkatan 6. Tapi kalau tak ambil bahasa Arab apa semua tu tak boleh, tapi masih lagi boleh mengambil subjek syariah dan usuluddin di mana-mana kolej ataupun sekolah yang menawarkan tingkatan 6 tapi aliran kemanusiaan. Okey, macam di kolej tingkatan 6 Desa Murni dia ada subjek syariah dan usuluddin. Cuma bezanya lepasan pelajar syariah dan usuluddin di peringkat STPM aliran kemanusiaan bukan aliran agama, tak boleh untuk mengikuti pengajian di peringkat ijazah sarjana muda bagi khusus pengajian Islam sebab dia memerlukan bahasa Arab juga. Macam tu.
Jadi pelajar yang nak di peringkat ijazah sarjana muda nak ambil kursus pengajian Islam, Quran Sunnah dan sebagainya, mestilah mengambil aliran mestilah mengambil aliran agama di peringkat STPM. Tapi untuk ambil aliran agama di peringkat STPM mesti ada SPM Bahasa Arab. Itu cik. Soalan lagi? Nak tanya Maksudnya bahasa Arab tu penting lah untuk syarat-syarat dia masuk aliran agama tu. Ya. Dia perlu ambil SPM bahasa Arab. Sebab perlu. Sebab masa STPM dia perlu belajar bahasa Arab tinggi. Okey. Maksudnya pada saya dia tak layak lah sebab tak ambil bahasa Arab. Dia ambil as-sunnah dengan syariah saja. Tak boleh lah, tapi dia boleh lah belajar syariah dengan usuluddin di peringkat STPM. Cumanya dia rugi tak boleh sambung peringkat degree dalam bidang pengajian Islam lah. Okey. Kalau dia nak jadi guru pendidikan Islam, adakah bahasa Arab tu penting? Yang tu tidak. Yang tu kalau untuk ambil pengajian Islam di peringkat degree, pendidikan Islam dia tak ambil kira bahasa Arab. Okey. Ni pengajian Islam yang memang more kepada dia kan pengajian Islam kan dia ada banyak pecahan dia kan. Jadi yang tu lah. Okey. Terima kasih. Okey. Ni soalan literature in English ada tak dalam sekolah menengah seberang Jaya? Yang tu saya tak pastilah Pak. Untuk Cikgu Faiz, untuk soalan pelajar kita ni yang tanya tentang package di Seberang Jaya, nanti kita cuba dapatkan package di sekolah-sekolah kita SPT ni dan kita masukkan dalam grup SPM melalui guru-guru kaunseling masing-masing. Macam itulah kita akan buat, kita akan minta package daripada sekolah-sekolah terdekat. Seperti Seberang Jaya, SMK Kelantan, SMK BMI School. So, kita akan cuba dapatkan maklumat ni dan kita akan hantar kepada guru kaunseling masing-masing lah. So nanti guru kaunseling akan masukkan maklumat ni. Okey Cikgu Faiz, di ruangan chat ada lagi soalan. Okay, adakah pelajar STPM dibenarkan membawa gadget, phone atau laptop? Dibenarkan. Kalau di Kolej Tingkatan 6 Desa Murni dibenarkan, tapi penggunaan handphone semasa PDP berlangsung tidak dibenarkan kecuali guru-guru meminta untuk kamu mencari maklumat. Sebabnya maklumat kadang-kadang diperlukan secara ad hoc. Jadi guru minta kamu menggunakan handphone, itu boleh. Laptop boleh lah sebab kamu kadang-kadang perlu akses untuk type kerja khusus pada masa sebab selain pada PDP di tingkatan 6 dia ada waktu konsultasi. Waktu konsultasi tu kamu membuat urusan-urusan untuk kerja khusus tersebut lah. Macam tu. Satu lagi Cikgu Faiz soalan tu. SBM compulsory in Form 6. Okey. Macam mana tu? Dia tanya adakah BM ni compulsory in Form 6? Compulsory tu apa? Wajib. Adakah saya menyambut oleh Cikgu Adila? Silakan Cikgu Sherry, silakan. Okey, untuk pelajar-pelajar. Kan tu dah aku tak pandai bahasa Inggeris kan? Okey, Cikgu Faiz menyambut sekejap Okey. Alright. Okey, untuk pelajar-pelajar yang ingin mengetahui adakah BM ni wajib ataupun tidak ataupun compulsory, dia adalah depend kepada kos ataupun package yang ditawarkan di sesuatu kolej ataupun sekolah. Okey, bagi Kolej Tingkatan 6 Desa Murni, BM bukanlah compulsory. Contohnya, sekiranya pelajar tak nak ambil BM, dia boleh tukar
Kita juga ada package yang tidak menawarkan bahasa Melayu. Package dalam kelas ICT. Okey, tetapi saya rasa di daerah tengah SMK Penanti wajib ambil BM kot saya rasa. Itu depend kepada sekolah yang ditawarkan. Okey, itu sahaja. Package yang susun. Okey, baik, jelas dah tu daripada penerangan Cikgu Sherry tadi. Okey, rasanya sampai di sini sahaja, 4:41 dah kita punya sesi pada petang ni. Alhamdulillah, anak-anak pelajar semuanya bersemangat, guru-guru lagi lah bersemangat daripada sebelum keluar result sampai dah dapat result dan sampailah masa nak memohon UPU dan sampailah hari ini. Terima kasih saya ucapkan pada Cikgu Faiz, Cikgu Sherry yang sudi bersama-sama dengan kami dan anak-anak lepasan SPM 2020 pada petang ni. Ruang masa yang diberikan hari ini sangat-sangat berharga. Ilmu yang disampaikan, perkongsian yang disampaikan hari ini sangat berharga. Okey, Cikgu Faiz, sedikit kata-kata terakhir untuk anak-anak pelajar kita sebelum mereka membuat keputusan untuk pilih ke mana yang mereka nak pergi. Okey, kata-kata terakhir saya akan buatnya yang kamu hendak sambung pengajian ada di kata 6 atau kamu nekat untuk kamu belajar bersungguh-sungguh untuk kamu capai kejayaan, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kamu sendiri terutamanya. Okey, untuk masa depan kamu sendiri. Okey, selalu saya pegang waktu saya belajar dulu, kita kena berusaha dan berniat untuk menjadi yang terbaik. Okey, berusaha untuk jadi yang the best, tapi sekiranya kita tidak diberikan rezeki untuk jadi yang terbaik, tak jadi masalah. Okey, berusaha untuk jadi yang pertama, sekiranya kita jadi yang kedua tak jadi bermasalah. Sebab apa? Kepuasan berusaha itu adalah lebih manis daripada sebuah kejayaan tu sendiri. Okey, yang penting berusaha tu untuk jadi yang terbaik, tapi tak dapat lebih manis berusaha tu daripada sebuah kejayaan. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Faiz. Okey, kita jemput Cikgu Sherry, mungkin ada kata-kata untuk disampaikan kepada anak-anak lepasan SPM kita. Dipersilakan. Okay, baik, terima kasih Cikgu Adila. Cuma yang saya ingin katakan tadi daripada kesimpulan yang saya tengok daripada chat yang telah ditulis oleh lepasan SPM. SPM tak susah. Yang susah adalah nak membentuk, nak belajar itu yang ramai orang tak dapat buat dan sangat skor di SPM untuk melanjutkan degree. Bagi yang berminat untuk ke Kolej Tingkatan 6 Desa Mudi, sekiranya mendapat tawaran di mana-mana dengan tertariknya package-package yang ada di Desa Mudi, bukanlah alasan untuk kamu. Saya rasa kebanyakan daripada kalian mempunyai kenderaan. Jadi alasan tiada kenderaan tu bukan lagi dah pada zaman sekarang, hanya beberapa kes terpencil sahaja. Okey, kalau datang dan sangat-sangat dialukan. Terima kasih. Itu sahaja Cikgu Adila. Okey, terima kasih Cikgu Sherry. Okey, saya sebagai moderator hari ini ingin mengucapkan jutaan terima kasih bersama kita hari ini dan juga Waris turut serta bersama kita hari ini, dan seterusnya yang sangat kami hargai, sangat kami sayangi adalah anak-anak lepasan pelajar. Terima kasih atas ruang masa, ruang waktu yang diberikan kepada cikgu-cikgu untuk menyampaikan sesuatu yang bermakna kepada anda semua. Okey, apa yang disampaikan hari ini takkan menjadi sesuatu sekiranya anda tidak mengambil peluang, tidak mengambil sesuatu yang disampaikan ini dengan lebih bermakna. Jadi apa yang disampaikan hari ini, cikgu amat berharap dapat digunakan, dapat dijadikan panduan kepada anda semua untuk memilih laluan yang tepat ataupun terbaik untuk anda semua. Okey, pilih pilihan yang terbaik untuk diri sendiri
Yang pertama macam Cik Faiz cakap, untuk diri sendiri. Yang kedua untuk keluarga anda, mohon restu ibu dan ayah. Dan seterusnya dapatkan nasihat dan juga sokongan daripada guru-guru yang boleh membimbing anda. Sebab tanpa ada bimbingan dan restu daripada ibu ayah, mungkin kita tak ke mana-mana. Jadi cikgu tutup majlis kita petang ni dengan ucapan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Faiz, Cikgu Sherry, rakan-rakan kolaborasi serta anak-anak lepasan pelajar. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir pada petang ni dan tamatlah sudah program bersiri Bicara Kerjaya ni untuk anak-anak semua dan kami amat berharap apa yang kami sampaikan, apa yang kami berikan kepada anda semua sangat bermakna untuk anda. Okey, semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih semua sekali.